Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulaka binti Muhammad Nazri, nombor metrik 071868. Okay, untuk pengenalan, alam sekitar ini adalah merupakan keadaan sekeliling atau lingkungan. Secara khususnya, kata alam sekitar ini merujuk pada fizikal yang mengelilingi organisma di muka bumi, iaitu cuaca, iklim, flora dan fauna yang memainkan peranan penting dalam kehidupan hidup manusia. Pada hari ini, pencemaran alam kerap berlaku, iaitu menyebabkan pencemaran air, udara, tanah, sinaran dan bunyi. Ini disebabkan aktiviti harian manusia, iaitu pemakaran terbuka, penggunaan kenderaan berlebihan dan pembakaran yang secara terbuka. Jadi sebabkan ini terdapat beberapa langkah yang boleh kita laksanakan untuk membendung pencemaran alam ini kerap berlaku, iaitu dengan pemulihan alam semula jadi dan pelaksanaan sistem teknologi hijau. Jadi secara keseluruhannya, temubuhan yang telah kami lakukan ini adalah untuk melihat perbandingan antara penggunaan sistem teknologi hijau dengan pemulihan alam sekitar yang mana lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Mejabani, nombor fitri 072844. InsyaAllah, saya akan menerangkan tentang objektif yang mana yang pertama sekali tugas kali ini adalah menganalisis dan juga menekankan tentang yang mana yang lebih terbaik, sama ada proses pemulihan kaedah ataupun proses penggunaan teknologi hijau. Yang kedua adalah mengenal pasti sama ada dari segi proses pemulihan alam sekitar itu tadi, dari segi pemulihan semula dan menggajikan dari sudut skala landscape persekitaran, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada orang awam ataupun komuniti dalam kepentingan menjaga alam sekitar. Dan komuniti kami yang buat adalah di Uniza Holdings Sdn Bhd, yang kedua di Institusi Pendidikan Alam Sekitar SRI Uniza, dan yang terakhir adalah di kampus Besut. Saya Muhammad Syahmi Bekharuddin, nombor metrik 074583. Soalan yang pertama kami ajukan kepada responden yang pertama itu Encik Nik Ahmad Firdaus mengenai keberkesanan teknologi hijau untuk menjamin keseimbangan alam sekitar. Yang mana beliau menyatakan keberkesanan seiring dengan kemajuan kini arus pembangunan dunia, yang mana teknologi hijau ini merupakan satu alternatif atau penyelesaian bagi permasalahan alam sekitar. Okey, soalan dia berkenaan dengan keadaan Malaysia hari ini, yang mana kita mengalami fenomena El Nino, iaitu cuaca panas yang melampau. Oleh itu saya ingin Dr. terangkan sedikit sebanyak tentang faktor terjadinya El Nino ni dan beri beberapa langkah dalam membendung masalah ini, sama ada melalui pemulihan alam sekitar dan teknologi hijau. Bukan sahaja di Malaysia tetapi juga sekarang dirasai di seluruh dunia lah. Jadi fenomena ini dikatakan semakin merambat dengan cepat, yang didorong oleh perubahan iklim global lah. Okey, jadi El Nino ni mungkin disebabkan oleh perubahan tekanan yang ketara lah, terutama di bahagian laut. Jadi udara panas tu memang akan sampai ke daratan lah. Jadi kalau di Malaysia ni telah adalah kajian lampau yang mengkaji secara terperinci yang dipanggil sebagai El Nino Southern Oscillation, terutamanya oleh pihak Universiti Malaysia Terengganu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Habibah Husna binti Jahir, nombor metrik 072379. Persoalan kedua yang kami kemukakan kepada Encik Engku Faris berkenaan tentang faktor dan langkah untuk membendung masalah El Nino. Antara faktor yang beliau telah kemukakan ialah faktor pemanasan global ini berlaku akibat kehilangan tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan pemanasan global. Seterusnya, langkah yang telah beliau kemukakan ialah dari segi individu, kita hendaklah mengurangkan pembakaran terbuka, dan dari segi legislatif, pemeliharaan hutan-hutan simpan yang ada di Malaysia. Ada isu mengenai perbandingan di antara teknologi hijau ataupun penanaman semula. Melalui peningkatan revolusi teknologi pada masa kini, sejauh manakah keberkesanan kaedah teknologi hijau ni dapat menjamin keseimbangan alam sekitar berbanding dengan pemeliharaan semula? Bagaimana pendapat dan Cik Nik? Terima kasih atas soalan ini. Jadi bila kita berbicara tentang pemeliharaan
dan teknologi hijau, dia sangat berkait rapat. Kalau kita lihat maksud pemeliharaan alam sebenarnya ataupun alam sekitar ni yang lebih kepada usaha untuk melestarikan sumber alam. Usaha untuk melestarikan sumber alam ni maksud usaha-usaha yang dijalankan untuk melestarikan sumber alam yang telah diteroka. Sama ada melalui usaha baik pulih, pelihara, itulah maksudnya sebagai memelihara. Maksudnya sumber-sumber yang kita telah teroka ataupun kita cuba mencari sumber baru yang mana untuk menggantikan sedia ada. Jika kalau kita menjalankan pemeliharaan, ia lebih kepada menjaga. Maksudnya menjaga alam sekitar, menjaga sungai. Dia pemeliharaan lebih kepada usaha baik pulih ataupun usaha menggantikan sesuatu tu dengan yang lain, alternatif kita katakan. Dan bila kita tengok apa teknologi hijau, apa itu teknologi hijau? Teknologi hijau ni perkataan yang memang kita tak boleh lari daripada teknologi hijau ni adalah lestari. Seterusnya, responden yang ketiga pula telah memberi beberapa alternatif yang berkesan untuk membendung masalah, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Yang pertama, alternatif pertama ialah dengan memberi ceramah, dengan memberi pendedahan kepada masyarakat tentang bahaya dan kerosakan alam sekitar. Dan alternatif yang kedua pula ialah dengan mengadakan aktiviti penanaman pokok. Hal ini kerana pokok menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Okey, baiklah. Seterusnya adalah mengenai perbincangan isu dan tanggungjawab sosial. Pada 2009, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan kementerian baharu iaitu Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, yang mana kementerian ini bertanggungjawab dalam mempromosikan ataupun menguruskan hal ehwal berkaitan teknologi, tenaga, teknologi dan air di Malaysia. Seterusnya, Malaysia juga memperkenalkan Malaysian Green Technologies Corporation, yang mana perubahan ini bertujuan untuk memperkasakan lagi, menyokong kerja yang dilakukan oleh KH tersebut itu tadi dalam mempromosikan, menjayakan teknologi hijau di Malaysia. Dan di samping itu juga, Malaysia juga memperkenalkan dasar pengecualian cukai dan pengecualian duty asas kepada rakyat. Terima kasih. Nama Nur Atika binti Muhammad Kak Metrik 072009. Sebelum kami menjaga tugas ini, kami tidak tahu tentang perkara ini dan ramai orang tidak tahu tentang kepentingan ini. Contohnya membuang sampah merata-rata, perbekalan terbuka dan banyak lagi perbuatan yang merosakkan ekosistem negara. Nama Nurdini Edina binti Roslai, nombor kad Metrik 072412. Selepas kami menjalankan kajian ini, pemikiran kami terhadap perkara ini serba sedikit berubah. Kami juga mengetahui tentang kepentingan dalam penggunaan teknologi hijau dan juga pemeliharaan alam sekitar yang betul. Tidak lupa juga, selepas ini rakan saya akan kongsikan beberapa cara dan beberapa solusi yang boleh dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini sebagai seorang mahasiswa. Nama diberi Muhammad Akram Syukri bin Zakaria, nombor metrik 072488. Mengikut jurusan kami, antara solusi yang telah kami kemukakan ialah cara yang boleh dilakukan mengenai kepentingan penggunaan teknologi hijau ialah memberi pendedahan kepada mahasiswa dari institusi pendidikan lain mengenai kepentingan teknologi hijau. Seterusnya, antara cara yang boleh dilakukan ialah mempraktikkan amalan gaya hidup yang baru dalam bagi menjamin kesejahteraan alam sekitar dalam yang lebih harmoni. Sebagai contoh, sebagai individu, cara yang boleh dilakukan adalah mengelakkan pembuangan sampah di merata-rata tempat. Okay, Alhamdulillah, sekian sudah perbincangan kajian daripada kumpulan kami. Semoga apa yang kita dapat jadikan pengajaran untuk kita semua. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.